Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya sama-sama dapat menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita, dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Jadi minggu lepas kita telah membincangkan syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa yaitu Islam si wajib ke atas orang kafir. Kemudian baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak. Ya, kemudian berakal tidak wajib atas orang gila. Ya, jadi siapa kita nak maksa orang gila untuk puasa. Kalau kita paksa salah bulan orang gila yang ada, kan kita gila sama dengannya juga, kan. Dan seterusnya lagi ialah suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang haid dan nifas seperti yang telah dijelaskan, dia tidak wajib puasa dan tidak sah puasa kalaunya puasa. Kemudian seterusnya lagi yang terakhir ialah tiada halangan, tiada keuzuran syar'i yang menghalangnya untuk berpuasa. Keuzuran yang menghalang berpuasa apa dia? Satu, berada dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana waktu, bahagian waktu siang. Itu untuk perempuan. Orang lelaki sedar. Ya? Jangan skor kena si puasa, oh datang haid hari itu. Yang mau dicek. Okey. Ini bagi perempuan. Ya? Jadi bagi perempuan yang haid dan nifas, dia tidak wajib puasa dan dia tidak sah untuk berpuasa. Ya, katakanlah ada orang perempuan madah, kami semua nak qada puasa, kami nak susah nak qada kelak, nak puasa juga, maka puasanya tidak sah. Ya, sekiranya haid itu datang, katakanlah puasa dah setengah hari ataupun dah lebih 2/3 siangnya puasa, datang haid, maka puasa pada hari itu batal. Ya, ya bagi wanita. Pengsan atau gila sepanjang hari, sepanjang siang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang, walaupun 1 saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Pengsan atau datang gilanya. Sebab ya, orang gila tu kadang-kadangnya bukan gila sepanjang masa. Ada gila yang hilang datang. Ya, ada yang memangnya gila yang jadi penyakit kepadanya sepanjang masa. Ya. Jadi orang yang pengsan atau gila, orang yang pengsan, karena pengsan itu menyebabkan hilangnya akal, maka puasanya batal dan dia tidak wajib puasa. Sama juga orang gila tadi, si wajib sebab dia tidak berakal. Okey, bagi orang yang pengsan tu, katakanlahnya pengsan, kemudian dia sedar dari pengsannya. Bolehkahnya makan? Si boleh, dia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum. Walaupun pada hari itu, puasanya itu tidak dianggap puasa. Sebab kita dah bincang awal-awal minggu lepas, asal makan pada waktu siang pada Ramadan, hukum makan pada siang Ramadan atau minum atau melakukan perkara yang membatalkan puasa
pada siang Ramadan hukumnya haram. Ya, si boleh. Jadi kalau dia sedar, makanya si boleh. Oh, kami dah pengsan tadi. Batal lah puasa. Bolehlah makan. Si boleh. Kecuali hanya menyebabkannya kena makan ubat dan sebagainya. Pengsan tadi disebabkan oleh penyakit dan nya kena makan ubat, ataupun ada keuzuran yang nya kena makan dan minum. Kalau si menyebabkan mendatangkan mudarat kepadanya, maka waktu nya boleh makan dan minum. Ya. Nah. Keuzuran yang mengharuskan berbuka ialah tadi keuzuran yang menghalang berpuasa, iaitu haid dan nifas bagi perempuan. Keduanya ialah pengsan dan gila yang menghalang berpuasa. Artinya kalau nya puasa pun puasanya tidak sah. Ya. Itu keuzuran yang mengharuskan berbuka. Artinya nya si wajib puasa. Tapi kalau nya puasa sah. Yang pertama tadi, nya si wajib puasa, dan kalau nya berpuasa, puasa tidak sah. Perempuan yang haid tadi. Yang tu lagi, yang kumpulan yang kedua tu, mereka tidak wajib berpuasa. Artinya mereka diharuskan berbuka. Boleh si puasa. Tapi kalau mereka berpuasa, puasa itu sah. Siapa? Yang pertama, sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk ataupun kesakitan itu semakin merebak jika dia berpuasa, dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu wajib dia berbuka. Okey. Orang yang sakit tu, artinya sakit yang kalaunya berpuasa boleh menyebabkan mudarat penyakitnya. Nya kena makan ubat. Ya, contohnya penyakitnya datang. Ya. Dan nya kena makan ubat untuk menahan dan mengawal penyakit tersebut. Siang Ramadan, siapa tunggu malam lagi? Maka ketika itu dia dibolehkan berbuka puasa untuk makan ubat atau makan makanan yang lain, sebab kadang-kadang ada ubat yang kena makan dengan kena makan dulu. Jadi yang pertama. Tapi bukanlah maknanya penin palak sikit lalu si puasa. Kan, nyawa berbual sikit, tahu kita berbual. Nyawa kita rasa mual sikit, si puasa. Kena si puasa. Siapa tahu itu puasa, nyawa rasa mual. Kan? Padahal mual sebelum tentu ngebak mati apa kan. Setakat tu adakah orang matinya rasa mual-mual sikit nyawa tu lalu mati. Kan? Ya. Jadi, ataupun yang madahnya si dapat nahan lapar. Gastrik. Kan? Lihat macam ni bentuk gastriknya. Sebab ialah kadang-kadang dalam bab tu perlu refer kepada doktor. Kalau doktor madah, okey, kita kena buka puasa, kan, kita kena makan ubat tu segera, maka ketika itu dia harus berbuka puasa. Bahkan kalau dia berpuasa boleh menyebabkan, kata orang tadi, mati kena penyakit tadi, maka ketika itu wajib ke atasnya berbuka puasa. Ya, jadi orang yang terhalang berpuasa disebabkan dia sakit. Tapi kalau dia nak puasa dan dia mampu puasa, jangan rasa sedang mudarat. Sebab nak qada kelak berat lagi. Ya. Sebab nak qada puasa tu banyak kurangnya Antonnya tu Anton. Tangguhnya banyak. Esok hari dah ready dah. Malam tu nak sahur nak apa. Tapi time nak bangun sahur malas lusak je lah. Semalam lagi akhirnya bertemu Ramadan. Lalu si diqada puasa. Ya. Okey. Kecuali orang yang rajin puasa sunat lah. InsyaAllah mudah baginya untuk mengqada puasa. Tapi orang yang jarang puasa sunat, kadang-kadang nak qada puasa tu berat. Ya, penyakit. Ya. Termasuk dalam golongan tu juga ialah orang yang terikat dengan ubat. Terikat dengan makan ubat-ubat yang tertentu yang dapat diubah. Ada juga penyakit, ada juga ubat yang boleh diubah jadual.
Contohnya makan siang yang ganti makan malam. Ya, ada juga dia dapat diatur. Tapi kalau si dapat diatur, doktor Madasi boleh. Tu mesti kita makan tengah hari juga. Dan kalau si penyakit takkan bertambah mudarat, maka waktunya boleh berbuka puasa, bahkan wajib berbuka puasa. Yang kedua, musafir yang jauh yang tidak kurang dari 83 km. Dengan syarat ia adalah pemusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Artinya dia musafir melebihi 83 km dan musafir itu mencakupi 1 hari. Artinya, mun kita pergi ke Lundu dah lebih 83 km lah. Pergi kita pukul 8 pagi, pukul 3 petang dah ada di Kuching balik. Ya. Artinya musafir kita isi sampai sehari. Ya. Musafir kita yang boleh pulang hari. Maka musafir dalam bentuk, ya, kalau ikut kata pengarang tu, si boleh berbuka puasa. Ya, sebab ialah zaman dulu kalau pergi Lunduk ya memanglah dapat sehari bukan. Tapi dalam konteks zaman tu. Ya. Okey. Jadi ini kemudahan yang Allah berikan. Tetapi bagi orang musafir yang melebihi 83 km tadi, ini ada syaratnya lagi. Dan tujuan musafir itu hendaklah tujuan yang diharuskan oleh syarak. Maksudnya musafir yang tidak maksiat. Sekiranya musafir itu bertujuan maksiat, maka musafir itu tidak mengharuskan dia berbuka puasa. Dia nak pergi Kuala Lumpur, nak mencuri, kan? Niatnya nak mencuri. Ya, tapi dalam niat nak mencuri punya puasa juga, kan? Ya. Jadi musafir dengan niat yang maksiat, maka tidak diharuskan dia berbuka puasa. Atau musafir yang diharuskan. Okey, ada kalanya bagi seorang musafir, berbuka puasa itu lebih afdal untuknya. Contohnya bagi orang yang drive memandu kereta, Kuching ke Miri, kan, pulang ke KK ke, Kota Kinabalu ke, ya, mbak kereta bersama dengannya penumpang, anak-anaknya, keluarganya, ataupun yang mbak bas ekspres, kan, ya. Sekiranya dia berpuasa boleh menyebabkan dia mengantuk, dan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, yang rasa letih, lesu, dan yang ngantuk, mungkin dah 2-3 kali dah ngayang tengah jaya, kan. Maka ketika itu berbuka puasa itu wajib ke atasnya. Sebab dia boleh mendatangkan mudarat kepada dirinya dan kepada orang lain. Kalau nya tadi dalam kereta, ahli keluarganya ataupun orang yang bersama dengannya, atau kepada pengguna jalan raya yang lain. Kan? Ya? Jadi ya perlu ingat. Tapi bagi musafir ini, pada umumnya para ulama mengatakan berpuasa itu lebih afdal kalau nya mampu berpuasa. Sebab apa? Nak mengqadakkan puasa yang berat. Yalah contoh kita pergi Kuala Lumpur, kan? Ya, kita pergi Kuala Lumpur nak ziarah anak kita kah? Nak berambil rumah anak kita kah? Ya? Atau ada orang nak shopping kah? Hari nak raya tu nya nak shopping. Ya? Si main-main lah baju raya beli di Kuching, kan? Bila berjarah raya, pakai orang langgar, oh tu, sini beli tu, kan? Saya dah tahu lagi dah. Shopping popular di Kuala Lumpur. Sebab zaman tu kita dah sik gagur kah. Mun zaman marik kita tahulah sini pergi, kan? Okey. Apa nama yang tadi? Tidak ada halangan untuk berpuasa. Artinya bukan satu yang terlalu berat. Memanglah letih dekat airport, jalan jauh. Kalau naik KLIA 2 turun dekat K lagi. Kalau dekat J ya okey, dekat sikit. Tu kalau dekat K nak berjalan nak ujung sekali. Sampai ke tempat nak keluar ya, rasa nak leput juga lah nyawa, kan. Kat depan dia ada itu ya, keluar lagi nak pergi ke tempat kereta, kan. Okey. Tapi puasa adalah lebih afdal. Macam orang umrah pergi umrah dalam Ramadan. Bertolak pada siang hari. Kan? Ya.
Kita duduk di alam kapal terbang. Dari segi rukhsah, boleh berbuka. Kan? Nak order makan dengan pramugari dan sebagainya, bolehlah. Tetapi afdalnya puasa. Kan? Ya. Duduk dalam kapal terbang, kita baca Quran, zikir, ngantuk mata tidur. Kan? Kemudian sampai di Mekah, sampai di Jeddah, puasa kita bertambah berapa jam. Ya. Mungkin kita bertolak dari Malaysia tu sampai ke Jeddah. Kan? Ya, dalam belun kita tadi, orang di Malaysia dah sungkir dah. Kita belum sungkir. Sampai ke Jeddah, puasa kita tambah berapa jam. Dan jarak masa kita lebih kurang 5 jam bezanya. Ya, siapa yang ada pengalaman pergi Ramadan pada siang, kapal terbangnya tolak siang. Tapi kalau tolak malam okey. Waktu sahurnya panjang. Kalau tolak malam, kan kita tolak daripada KLIA itu waktu petang, kan? Ya. Maghrib contohnya, ya, atau tolak sebelum sungkir ataupun dah biasa malam lah, kan? Jadi kita sampai ke Jeddah lah, ya. Tadi masa sahur kita ya panjang. Okey. Ya musafir. Tetapi wajib qada. Yang pertama tadi sama juga wajib qada. Kemudian orang musafir tu pun bila dah habis musafir lepas Ramadan dia wajib qada. Yang ketiga, tidak mampu berpuasa disebabkan oleh terlalu tua atau penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Okay. Yang ketiga tu ada dua golongan. Satu, orang yang terlalu tua dah. Mau dah mungkin 90 lebih, kena 100, masih mampu lagi puasa. Ya. Walaupun dia dapat berdiri dalam rumah aja, nak berjalan dah keluar dah si dapat gila, maka dia boleh tidak berpuasa. Artinya diharuskan baginya untuk berbuka. Kemudian bagi orang yang penyakitnya berat yang tidak ada harapan sembuh. Ya, orang yang dah terlantar, bedridden di atas katil, yang tidak ada harapan sembuh pada umumnya lah. Pada kebiasaan penyakit itu sembuh. Ada juga orang bedridden 3-4 tahun, tiba-tiba baik berjalan, putih berseri je. Sebelum tu lama dah nak cahaya matahari kan. Orang kat kanan rumah terkejut niat. Fikir orang mati hidup balik. Sebab si masih niat. Dalam rumah aja. Ya. Tu pernah berlaku kan. Ya. Biar kecil-kecil yang membesar kat kanan rumah si tahu siapa orang tu. Padahal sebelah rumah aja. Kerana sakit si kalau keluar rumah. Kan. Ya. Ya lain cerita. Tapi pada umumnya penyakit dia ni si ada harapan sembuh. Maka untuk orang yang dua golongan tu, dia tidak diwajibkan berbuka, tidak diwajibkan berpuasa, dia diharuskan berbuka. Ingat, diharuskan berbuka, tetapi dikenakan fidyah. Ya. Macam orang dah tua dah terlalu tua. Ni dah harapannya nak qada puasa lagi. Orang yang berpenyakit berat tadi, yang dah bedridden ataupun penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kan? Ya. Pada adatnya penyakit dia sembuh dan dia siap puasa dan dia tidak ada harapan lagi nak mengqadakkan puasanya, maka dia kenakan membayar fidyah secupak beras sehari. Kena bayar fidyah. Macam ni bayarnya, boleh bayar sekaligus. Sebulan puasa, kita takut kita lupa, bayar sekaligus. Pergi cari orang miskin, bayar ke Baitul Mal ataupun rumah kebajikan, kita bayar. Sama ada dengan duit tu dengan nilai secupak beras. Cek dengan Baitul Mal berapa. Kerana harga tu berubah. Kan? Ya. Amun kita di Indonesia kena tu tinggilah. Sebab harga beras ni makin mahal. Kan? Ya, kalau tanah dalam video-video kan. Ya, berbaris panjang. Nak beli beras 5 kilo aja pun. Ya, beras set dah. Ada beras subsidi, nak beli beras subsidi. Baris panjang. Kita alhamdulillah dia masih ada beras. Mungkin situlah mahal ke sikit ke barangkali kan. Ya, okey. Jadi dia bayar fidyah secupak beras ataupun dengan nilai duit. Darab
30 contohnya. Bayar sekaligus. Macam ni punya mati tengah-tengah Ramadan. Fidyah dah dibayar sebulan. Nak pergi minta balik kah? Pergi dengan rumah orang 4 kita murid tadi. Kami Arya maya fidyah bapa kami sebulan dengan kita. Tapi bapa kami 15 Ramadan dah meninggal. Boleh sih tak bayar nak separuh lebih kan? Yalah. Sebenarnya secupak beras 7 bagi 4. Berapa? Zakat fitrah kita masih RM7 kah? Naik. Tak tahu beras dah naik. Betul mal belum ada ngumum lagi berapa fitrah baru. Kan? Bagi 4. Berapa ringgit enggak? Ambillah RM2 tadi. Ambillah senang kiranya RM2. Ya. RM2 darab 30. Baru RM60 tu kan? Tak beri dengan orang, tinggal dia minta balik 30. Niat sedekah lah kalau berlaku kematian dan sebagainya, niat sedekah. Atau yang keduanya boleh dibayar tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita bayar. Ya. Kalau ada anak-anak yang ada online, bank online, tiap hari RM2 bayar online. Ya. Jadi ya fidyah bagi orang yang tidak mampu puasa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang yang tidak berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang yang miskin. Dibaca, jadi katanya kalau nyesi mampu, katanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua, keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Kedua-duanya hendaklah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan fakir miskin, yaitu secupak beras. Okey, bagi perempuan yang hamil. Bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Okey. Dia diharuskan berbuka puasa sekiranya dengan berpuasa tadi boleh mendatangkan kemudaratan. Tapi untuk perempuan yang hamil tu ada 2 keadaan. Yang hamil dan menyusukan anak ada 2 keadaan. Itu perlu dipahami oleh kita. Anda tahu ada orang nanya kita, menantu nanya kita, cucu nanya kita kan. Orang yang hamil atau menyusukan anak, sekiranya dia tidak berpuasa kerana keselamatan anaknya dalam kandungan atau anak yang disusukan, ya, dirinya pun boleh puasa, tahan. Tapi bilanya puasa, nya cek doktor pergerakan anak dalam perut tu lemah, kosong tu agresif. Pergi cek doktor madah lemah anak kita tu. Oh, kita kena sibuk puasa, mungkin kita puasa takut menjejaskan kandungan kita. Kayaknya boleh si puasa tetapi dikenakan fidyah. Nya puasa dan juga dikenakan fidyah. Setiap harinya si puasa. Sama dengan perempuan yang menyusukan anak tadi. Dirinya pun okey. Tak ada masalah. Tapi bilanya si makan, si minum, kandungan susunya kurang menyebabkan anak tadi kelaparan. Si puas susu. Mudarat kepada anak. Maka dia diharuskan berbuka dan dikenakan fidyah. Tapi kalau nya berpuasa, nya si puasa kerana dirinya pun. Contohnya perempuan yang mengandung bila nya si puasa, nya rasa selesa, nak muntah, demam, sakit, kan? Si dapat puasa lemah, merepuk, maka dia diharuskan berbuka puasa dan tidak dikenakan fidyah. Jadi begitu juga perempuan yang menyusukan anak. Ya. Anak okey aja, anak madah mak kami steady aja kata anak kan. Tapi mak yang pun si dapat. Bila anak menyusukannya nya jadi lemah. Kan? Bila nya menyusukan anaknya nya jadi lemahnya. Si terkabir air. Maka ketika itu dia boleh berbuka puasa dan dia tidak dikenakan fidyah. Jadi untuk perempuan hamil, sekiranya dia berbuka itu disebabkan oleh anak kandungan atau anak yang menyusu,
maka dia boleh berbuka dan dia juga dikenakan fidyah. Jadi kena lihat apa sebabnya si puasa, dirinya pun ataupun kandungannya atau anaknya tadi. Kiranya disebabkan oleh anak kandungannya ataupun anak yang menyusu, boleh buka puasa, kena fidyah. Tapi kalau kerana dirinya pun semata-mata, maka dia hanya diwajibkan qada tetapi tidak dikenakan fidyah. Yang tadi pun yang menyusukan kerana anak tadi, dia boleh berbuka dan dia kena qada puasanya dan fidyah. Dua sekali. Qada dan fidyah. Tapi kalau kerana dirinya pun qada sahaja tanpa fidyah. Ya, ayat berkaitan dengan golongan yang diharuskan berbuka puasa dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi apa yang penting kepada kita ialah sentiasa ingat hukum-hukum tu tadi. Bukan dengan semudah-mudahnya kita mengeluarkan fatwa untuk diri kita pun. Oh, aku hari itu rasa siap puasa. Kita pun si puasa, ya. Ingat puasa tu satu kewajiban, dia melibatkan rukun Islam, ya. Dan setiap ibadah ini ada bebanannya pun. Kita sembahyang ada bebanan kita, kan? Ya. Maka puasa begitu juga. Puasa bebanannya ialah menahan lapar dan dahaga, menjadikan kita letih, kan? Menjadikan kita lemah, menjadikan kita kurang bertenaga. Ya, ibadah puasa. Ya, kalau ibadah haji ada bebanan-bebanannya lain lagi, ada cabaran-cabarannya lain lagi, bukan? Jadi tujuan ibadah ini ialah supaya kita menyedari tentang kelemahan-kelemahan diri kita. Ini yang Allah sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah. Kamu ini fakir, tak memiliki apa-apa dan kamu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita manusia tu si makan lapar, kan? Ya, artinya kita dapat menguasai diri kita pun. Nak menghilangkan lapar kena memerlukan yang lain, makanan. Jadi yang menyediakan makanan siapa? Kan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajalah untuk pagi itu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.